Tidak ada sekolah Cina di Indonesia. Tidak ada sekolah Cina di Filipina. Anak Cina pula, dia sekolah Cina. Ya, walaupun dia masuk SMK, dia masuk sekolah kebangsaan Sabah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan kita semua hari ini dan seterusnya selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa, diberi kesehatan, dilancarkan rezeki, serta digampangkan dalam segala hal urusan. Amin. Dan kepada teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah mengklik video ini untuk menemani istirahat teman-teman semua. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk menyaksikan sebuah video tentang para profesor Malaysia yang semakin kecewa dengan bahasa Melayu, teman-teman. Mereka kecewa karena bahasa Melayu itu semakin hari semakin ditinggalkan oleh warga Malaysia sendiri, begitu teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya, bagaimana cerita selengkapnya. Ini kota Jakarta, teman-teman. Teman-teman semua, kembali lagi dengan channel kami, channel yang membahas seputar bahasa Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, dan berita yang lainnya. Untuk video kali ini, admin akan mengulas sedikit yang sedang terjadi di Malaysia, terutama yang terjadi kepada para profesornya. Akhir-akhir ini, kemarahan dan penyesalan para tokoh Malaysia makin memuncak terhadap bahasa Melayu Malaysia yang semakin ditinggalkan oleh warga Malaysia sendiri, dan yang lebih parahnya lagi, mereka menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa kampungan yang kerdil. Memang kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu Malaysia itu masih jauh tertinggal. Apalagi sekarang ini bahasa Indonesia sudah semakin maju dan dipelajari di seluruh dunia. Seperti halnya di UNESCO, bahasa Indonesia telah dijadikan sebagai bahasa resmi ke-10. Sedangkan bahasa Melayu Malaysia masih mengalami kendala dan permasalahan yang serius di negaranya sendiri. Memang bahasa Melayu itu sebagai bahasa persatuan di Malaysia, tetapi sebagian rakyat Malaysia yang berbeda etnis tidak mau belajar dan menggunakan bahasa Melayu. Tentu saja hal ini menjadi ancaman besar bagi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia. Rakyat Malaysia lebih suka menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa persatuannya, yaitu bahasa Melayu. Oleh karena itu, dengan secara perlahan bahasa Melayu akan terkalahkan oleh bahasa asing, dan tidak mustahil ke depannya kalau bahasa Melayu di Malaysia akan lenyap tergantikan dengan bahasa asing tersebut. Tidak ada sekolah Cina di Indonesia. Tidak ada sekolah Cina di Filipina. Tidak ada sekolah Cina di negeri Siam. Tidak ada di Burma. Tidak ada di Cambodia. Tidak ada di Vietnam, di Laos. Tidak ada di Australia. Tidak ada di England. Tidak ada di New Zealand. Tidak ada di Amerika. Tidak ada di Kanada. Hanya yang diadakan ialah di Malaysia dengan pembiayaan kerajaan sendiri. Ini Mat Saleh ni. Mat Saleh daripada Australia. Dalam mesyuarat agung ini dia orang datang nak tengok kita. Tengoklah siapa lebih adil, dia ataupun kita. Kenapa dia tak benar sekolah Cina didirikan di Australia sedangkan bilangan orang Cina sudah begitu ramai? Kenapa nak tentukan semua orang yang duduk di Australia cakap Australian? Australian tu bahasa orang putih, bahasa English Australia lah Australian. Dia tak tahu kata the rain in Spain falls mainly in the plain. Dia kata the rain in Spain falls mainly in the plain. Kita orang Melayu kata it is a good day today. Dia kata it is a good day to die.
Ini semua orang Cina yang duduk di sana kena belajar cakap Strai ni. Dia pun bila balik sini bunyi, it's a good day to die. Kenapa? Kenapa paksa orang ini belajar bahasa Inggeris? Biarlah mereka ada sekolah-sekolah Cina di sana dibiayai oleh kerajaan. Mereka tidak. Kononnya mereka begitu demokratik, begitu liberal. Tapi Malaysia kita benar. Kita beri segala-galanya kepada kaum Cina. Inilah negara yang begitu liberal sekali. Anak Melayu tak apalah, tuan-tuan nak kata lebih ekstrim lagi. Masuk sekolah agama, masuk UIA, masuk UiTM dan sebagainya. Melayu ini, bila dia keluar daripada kelas, walaupun mediumnya bahasa Inggeris, dia tetap cakap Melayu. Anak Cina, ya tuan-tuan sekalian, sikit. Anak Cina pula, dia sekolah Cina. Ya, walaupun dia masuk SMK, dia masuk sekolah kebangsaan sampai itu. Kalau dia masuk lagi sekolah persendirian, itu proses pencinaannya sangat kuat lagi tu. Dia masuk kota, masuk yuta, itu tak kena cakap macam mana lah. Ini sebab kita gagal. Bila kita gagal dalam sistem pendidikan, bermakna kita gagal dalam membina negara. Itu kita gagal banyak, tuan-tuan. Ya, saya nak sebutkan. Interaksi mereka dengan surat khabar keluar 2 kali diterbitkan sehari. Akhbar Sinciu, utusan ni berita harian keluar 1 hari je, pagi keluar, petang tak ada. Akhbar bahasa Cina pagi petang, pagi petang. Kalau tuan-tuan tengok ejen sosialisasi politik seperti sekolah, media dan sebagainya, media bahasa Cina lebih banyak pada media bahasa Melayu. Media cetak. Dia keluar 2 kali sehari akhbar dia. Kalau keluar akhbar bahasa Melayu ni sekali je. Proses pembinaan anak-anak ini daripada sekolah Cina, rumah cakap Cina, masuk sekolah menengah cakap Cina, masuk universiti cakap Cina. Bila masanya mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Saya nak sebut tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan bertemu Cina cakap Melayu, itu tanda nak kiamat. Tuan-tuan takkan jumpa bila bukan Melayu bertemu. Saya sebut ni tu. Saya sebut kenapa saya sebut Cina, sebab dia majoriti bukan Melayu terbesar di negara kita. Saya kena tekan itu sebab dia ada hampir 25%, ya. Tetapi pembawakan pembinaan negara dalam negara ini, kalau dia tidak dipantau, kerajaan terpaksa tunduk kepada mereka hanya kerana secepis undi ni. Ceritalah nak mendaulat bahasa Melayu 65 tahun lagi, kita akan gagal. Tuan-tuan, walaupun sekolah manakala ini di bawah kerajaan, dia gajinya diberikan berapa bilion diperuntukkan, tetapi mereka setiap arahan kerajaan jarang dipatuhi. Ya, akhirnya kerajaan terpaksa tunduk kepada mereka. Bagaimana kita nak bina negara kalau warganya tidak patuh kepada agenda sebesar ini? Kementerian Pendidikan minta tambah bahasa Melayu supaya daripada 180 minit jadi tambah lagi supaya jadi lebih, kita pergi jauh sikit daripada 360 minit seminggu dan sebagainya. Tak boleh, dia akan ditentang secara besar-besaran. Sejarah yang diajar di sekolah jenis kebangsaan ini asalnya diajar dalam bahasa Melayu, tetapi ditentang dengan begitu ekstrimnya. Akhirnya subjek sejarah diajar dalam bahasa ibunda masing-masing. Ini yang berlaku ni. Agenda sebesar ini kerajaan boleh tunduk. Bahasa Melayu mana ada kat dunia ni kempen bahasa kebangsaan? Bahasa ini sepatutnya sudah menjadi darah daging rakyat dia. Kat Siam, tuan-tuan, ada dengar mereka kempen bahasa Siam? Tak ada. Pergilah seluruh negara di dunia ini, 195 buah negara, apabila bahasa itu menjadi bahasa kebangsaan, dia mesti dikuasai tanpa berkecuali. Malang negara kita, apabila banci 2010 dibuat, dia akan dibuat lagi. 2010 dibuat, maka pembanci pergi pada rumah ke rumah. Sebahagian besar daripada masyarakat Cina di bandar tidak boleh membaca dan bertutur dalam bahasa Melayu, sehingga terpaksa membawa penterjemah. Tuan-tuan,
60 lebih tahun kita merdeka. Takkan bahasa Melayu mudah ini tidak boleh dikuasai. Bangla datang ke sini, Bangladesh itu. Ya, dalam masa 3-4 bulan mereka sudah boleh menguasai bahasa Melayu. Kita duduk di sini bergenerasi. Kita masih lagi gagal untuk menguasai bahasa yang sebegitu mudah ini. Sebab itu saya pohon sangat-sangat ini. Dalam pembinaan negara bangsa ini, agenda besar mesti dilaksanakan. Kalau gagal, kuasa mesti dilaksanakan untuk mendidik golongan membina negara dalam negara. Barulah tuan-tuan kita akan capai yang ketiganya, iaitu perpaduan yang kita idam-idamkan. Seterusnya kestabilan negara yang kita idam-idamkan pada masa akan datang ini. Sebab itu saya minta saudara-saudari sekalian, ya, buatlah apa juga jalan sekalipun. Kalau ditakdirkan Dewan Bahasa dan Pustaka ini perlu diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, jalankanlah tanggungjawab itu. Daripada letak di Kementerian Pendidikan, nampaknya tak pergi ke mana dia. Tak pergi ke mana dia? Nak buat apa? Tak tahu. Banner Bandar Kuala Lumpur dah macam London dah. Pergi Bandar Ipoh macam London dah. Identiti itu tak ada. Tidak tertonjol. Jati diri negara itu tidak tertonjol. Dan akhirnya orang berkata, Malaysia ini sebuah negara baru sebab baru merdeka 65 tahun. Jadi negara baru ini susah untuk kita bina negara ini sebab kita memerlukan masa yang lama daripada negara sebangsa. Kepada saya, membina negara berbilang kaum ini lebih mudah daripada membina negara sebangsa. Sebab kita ini asal usulnya daripada negara sebangsa dan dia bertukar menjadi berbilang bangsa sebab ada sejarah dia. Sebab itu dalam membina negara bangsa ini, apabila dia bertukar menjadi berbilang bangsa daripada sebangsa kepada berbilang bangsa, kuasa itu perlu digunakan sepenuhnya untuk mendidik mereka, sebab dia berbilang bangsa itu ada sebab dia, disebabkan oleh interaksi, disebabkan oleh penghijrahan. Kalau kuasa itu digunakan untuk sedarkan diri, dia akan menjadi lebih baik. Tapi malangnya kita tak gunakan kuasa itu, akhirnya daripada sedar diri sepatutnya dia tak jadi sedar diri. Apabila dia tak jadi sedar diri, dia jadi keras kepala. Apabila dia menjadi keras kepala, dia menjadi kurang hajar sebagaimana yang ada pada. Itulah sedikit ulasan yang disampaikan para tokoh Malaysia tentang bahasa persatuan di negaranya. Bagaimana menurut kalian tentang bahasa Melayu di Malaysia di video ini? Silahkan pendapat kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Nah, itulah tadi videonya teman-teman. Jadi menurut saya pribadi, bisa berbahasa asing itu memang perlu buat kita semua gitu teman-teman, untuk berkomunikasi dengan negara-negara lain begitu. Tapi jangan sampai melupakan bahasa persatuan negara kita sendiri begitu. Seperti yang terjadi di Malaysia. Warga Malaysia itu sangat menyukai dan menggunakan bahasa Inggris begitu teman-teman. Sayangnya mereka melupakan bahasa persatuan mereka sendiri, yaitu bahasa Melayu. Yang akhirnya bahasa Melayu itu pada ditinggalin begitu teman-teman. Nah, menurut kalian semua bagaimana tentang berita tersebut? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.